Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tajuk perkara yang membatalkan iman. Semalam kita telah belajar mengenai maksud iman, dalil mengenai iman dan huraiannya. Okay, untuk hari ini kita tengok kepada perkara yang membatalkan iman. Okey, di sini cikgu ingin jelaskan perkara yang membatalkan iman adalah melalui iktikad. Yang pertama, melalui perkataan. Yang kedua, dan melalui perbuatan. Yang ketiga. Okey, kita lihat dulu perkara yang membatalkan iman dari segi iktikad, iaitu kepercayaan kita. Okey, di sini telah diberikan nota untuk memudahkan murid-murid membaca dan memahami setiap huraian ini. Okey, untuk perkara yang membatalkan iman dari segi iktikad, di sini contohnya ialah yang pertama, kita ragu dengan syariat dan hukum Islam. Okey, bila disebut hukum Islam, apa dia itu hukum Islam? Okey, hukum Islam contohnya rukun iman, rukun Islam. Itu ialah antara hukum-hukum Islam. Okey, kita meragui tentang rukun iman, kita meragui tentang rukun Islam. Itu semuanya contoh perkara di bawah iktikad. Okey, yang kedua, berniat nak keluar daripada Islam. Berniat dan keluar daripada Islam. Kita ada niat dan kita nak keluar daripada agama Islam. Itu dari segi iktikad juga. Okey, yang ketiga, percaya dan yakin adanya Tuhan selain Allah. Okey, maksudnya di sini kita yakin kita ada Tuhan lain. Contohnya kita yakin pokok itu Tuhan kita. Okay, kita yakin pantai itu Tuhan kita. Tak boleh. Itu maksudnya di sini perkara yang boleh. Perkara ini boleh membatalkan iman dari segi kepercayaan kita. Panggil apa? Dari segi pengakuan kita. Macam itulah. Okay, yang seterusnya, kita yakin bahawa alam ini terjadi dengan sendirinya. Betul ke alam ini terjadi? Kita yakin alam ini terjadi. Sedangkan yang menjadikan alam ini ialah Allah. Okey. Ini semua boleh membatalkan iman. Bila kita ada ini semua dalam diri kita, kalau kita yakin. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir, percaya dan yakin bahawa Allah bersifat sama dengan makhluk lain. Kita yakin Allah ni sama macam kita, ada hidung, okey, ada misai, kita yakin macam tu kan. Okey, tak bolehlah sebab Allah ni, cikgu sendiri pun tak kenal Allah ni macam mana. Kita nak kenal Allah, dan cikgu dah tekankan pada sebelum ini juga, kita nak mengenal Allah hanya pada kalimahnya sahaja. Alif, lam, ha. Kita tak boleh nak fikir Allah ini macam mana rupa dia. Kita tak boleh nak fikir. Kalau kita fikir lebih macam tu, iman kita boleh terbatal. Okey, boleh faham? Okey. Cikgu harap kamu faham. Okey, so cikgu nak masuk kepada perkara yang membatalkan iman dari segi perkataan. Macam mana perkara tu boleh terbatalnya iman dari segi kita bercakap. Pok-pek, mulut kita kan bising. Okey, contoh di sini. Kita mencela Allah. Mencelanya maksud di sini kita menghina
Allah. Al-Quran dan hadis. Contohnya, kita baca Al-Quran, tapi kita hina semua kalimah yang ada dalam Al-Quran. Sangatlah berdosa besar. Dan yang kedua, dan sama juga kalau kita menghina Allah. Kita hina Allah. Allah ni apalah, ada pun macam tak ada. Contoh kita buat macam tu. Kita cakap yang tak elok, tapi daripada mulut kita yang keluar. Tak boleh. Sini bolehlah iman kita terbatal. Yang kedua, kita mengubah ayat Al-Quran atau hadis dengan perkataan. Kita ubah ayat tersebut dengan perkataan lain. Ubah sendiri. Tak boleh, sebab di dalam ayat Al-Quran tersebut dah memang yang telah ditetapkan dah Al-Quran itu ayatnya. Tak boleh suka hati kita nak ubah, nak jadikan dalam buku cerita, nak susun jadi satu cerita dongeng. Tak boleh. Seterusnya. Kita menyanyikan lagu-lagu yang bertentangan dengan akidah. Kita nyanyi. Kita ambil satu lagu yang di luar sana. Kita ubah lagu, kita ambil lagu itu, kita ubah lirik lagu itu, kita cipta. Lepas tu kita nyanyi. Seolah-olah kita dah bertentangan dengan akidah kita. Kita dah memburuk-burukkan tentang Allah kat situ, ketuhanan, kenabian. Tak boleh. Memang terbatal iman kita. Seterusnya, yang keempat, kita bersumpah dengan nama selain Allah. Biasa kalau kita sebut, ya cikgu demi Allah, kita sebut macam tu. Ya cikgu demi Allah, kita sebut. Tapi kali ni kita sebut, ya cikgu demi apa? Selain pada nama Allah, kita sebut. Tak boleh. Yang kelima, kita mengubah atau mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan menolak kewajipan solat fardu. Dan menutup aurat. Kita ubah. Kita ubah sendiri kita mempermainkan hukum Allah. Hukum Allah contohnya, kalau orang dia fitnah ke, dia ada hukum dia. Kalau macam orang tu buat perkara macam mana, disalib. Hukum Allah dah tetapkan. Tapi kita mempermainkan macam ni. Tak boleh. Hukum Allah sangatlah besar dosa itu pada kita. Itu sahaja ya untuk perkataan. Yang ketiga, perkara yang membatalkan iman dari segi perbuatan, tindakan kita. Yang pertama, kita sujud kepada makhluk selain Allah, seperti sujud kepada manusia dan batu. Kita sujud macam kita semayang, kita sujud. Lepas tu, tapi kita sujud bukan kita semayang tu. Kita sujud tu kepada manusia. Kita umpama macam manusia itu adalah Tuhan kita pula kat situ, kita sujud, dia sembah. Tak boleh lah. Kalau macam kita nak pergi kuil boleh. Tapi kita tak boleh ikut cara diorang buat apa-apa. Just kita tengok, kita nak tahu macam mana cara kehidupan masyarakat India. Kita nak tengok, boleh. Tapi kita tak boleh nak ikut cara sembahan mereka. Yang kedua di sini, kita menyembah selain Allah seperti menyembah berhala. Maksudnya kita pergi sembahlah selain pada Allah. Sembah berhala, sembah patung. Lepas tu kita anggap itu macam Tuhan kita. Kita buat dua benda dalam satu masa. Syirik lah, kita dah belajar sebelum ni. Kita menduakan Allah. Tak boleh. Seterusnya di sini kita menghina Al-Quran seperti mengubah, memijak dan mencampakkannya. Kalau kita baca Quran, kita simpan Al-Quran tersebut pada tempat tinggi. Kita jangan suka hati Al-Quran itu kita nak baling-baling. Kita nak pijak-pijak. Kita nak menghina isi Al-Quran tersebut.
Tak boleh. Okey? Di sini kamu kena tahu. Sebablah di sini disebut perkara yang membatalkan iman. Okey. Okey, yang keempat, kita menyertai upacara keagamaan agama lain. Macam cikgu cakap tadilah, kalau kamu pergi kuil, kamu tengok orang buat sambutan di Bali, kamu sertai. Okey, cara diorang nak buat apa? Upacara penyucian dosa. Diorang baling-baling buah kelapa katakan. Diorang seolah-olah bila buah kelapa itu dibaling, untuk menghapuskan dosa diorang. Tapi kalau macam kita tak boleh buat macam tu. Tapi kalau kita nak hapuskan dosa kita kena solat taubat. Maksud macam tu. Okay. Cara kita berbeza. Tapi di sini kalau cikgu cakap, kalau kamu nak pergi ke kuil, tidak ada masalah. Tapi kita tak boleh ikut cara upacara keagamaan mereka. Kita boleh tengok macam mana mereka buat tu. Tapi kita tak boleh nak ikut. Di situ faham Okey. Yang kelima, kita memakai lambang mana-mana agama dan meyakini kebenarannya seperti memakai salib. Di sini tak boleh. Okey, lagi satu. Kalau kita buat apa dekat bahu kita biasanya? Kalau kita tengok kalau orang-orang Cina, India tu ada apa? T-A-T-U. Apa? Tatu. Okey, betul. Dan kalau tengok, kita boleh buat ke? Tak boleh kan? Berdosa besar. Okey, cikgu harap kamu faham ya penerangan cikgu yang cikgu berikan tadi. Okey. Kalau tidak faham, boleh mesej cikgu, boleh PM cikgu bertanya apa yang tidak difahami tersebut. Cikgu akan bantu. Okey. Itu sahaja